Okey, tahniah Melaka sungai sangat bersih tadi. Kita nak masuk ke segmen di studio. Ini segmen kedua terakhir lah tentang gadget yang kita sebut tadi. Anak-anak main gadget tak? Oh, semestinya. Anak-anak saya hanya bagi hari Ahad saja. Hari Ahad, satu hari saja. Hari saja. Hari lain tak boleh pegang telefon langsung. Tapi okeylah, dia orang Tapi patut. sekarang ni online learning semua. Laptop saya yang buka dan bukan telefon lah. Gadget ni saya rasa telefonnya problem. Kalau laptop ni dia tak kacau sangat. Sebab tak boleh lagi. Alright, kita ada seorang tetamu hari ini, Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura Uze, pakar keselamatan maklumat, Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Apa khabar Prof Madya? Baik. Selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kalau kita lihat gadget ni sudah sebati dengan kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP ini. Saya teringat sebelum tempoh PKP ini ada juga usaha-usaha dijalankan untuk menjarakkan manusia dengan gadget supaya boleh berinteraksi sosial dengan manusia lain. Tapi sekarang ni dalam tempoh PKP ni tak nak kita kena guna juga. Ya, betul. Jadi Prof mungkin boleh komen tentang bagaimana gadget ni sudah semakin sebati dalam kehidupan seharian kita. Betul tu apa yang Teran sebut tu. Ya, seolah-olah gadget dan manusia ni sekarang macam tidak dapat dipisahkan. Yang tak dapat dipisahkan. Ya, dia dah macam sebahagian daripada kita. Tapi kita nak kata gadget tu negatif pun tidak kan. Ianya banyak positifnya, banyak manfaatnya di situ. Sebagaimana kita lihat sekarang pun dalam tempoh PKP ni dengan gadget lah kita dapat berinteraksi dengan dunia luar, dengan rakan-rakan di luar. Ialah komunikasi dalam keluarga pun mesti ada juga, tetapi dengan keluarga, dengan kita sekarang ni orang kata apa, bekerja dari rumah kan, work from home, dengan pembelajaran yang berlaku online, memang itu medium yang kita kata sangat bagus. Cuba kita bayangkan kalau katakan PKP ni berlaku waktu zaman tak ada gadget, tak ada teknologi, tak ada internet. Apa cerita kita nak buat kan? Tapi mungkin juga waktu tu tak stres kan? Mungkin juga waktu tu lah macam-macam masakan keluar, jahit segala jahit, langsir tu tiap-tiap minggu keluar jahit pun. Cuma tak boleh kongsi lah. Tak boleh nak kongsi lah kan? Tak boleh nak kongsi lah, ataupun mungkin susah juga nak keluar nak cari kain, misal kata begitu. Tapi itulah kita kata dengan teknologi, dengan gadget yang ada sekarang ni banyak, memang banyak manfaatnya. Memang itu menunjukkan kemajuan dalam pembangunan tamadun manusia ni. Kita mengikut trend semasa ya, untuk pembangunan negara. Tapi bila kita kata tu selalunya sekarang ni bila orang bercakap gadget dan keluarga, ianya seolah-olah membawa implikasi yang menunjukkan negatifnya. Ya. Bagi saya negatif ataupun positif, itu pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita, sama ada kita sebagai orang dewasa dan juga kita peranan kita sebagai ibu bapa. Jadi kita tengok dengan sekarang ni bila ada dengan teknologi, dengan gadget ni kan, dalam phone tu apa yang tak ada rasanya. Semua benda ada. Betul. Nak masak, resepi ada di situ. Nak online banking kan, nak buat pembayaran dengan e-wallet, dengan e-hailing, nak order, nak belajar, educational games, semua benda ada di situ. Nak dengar tazkirah pun Ramadan ni, nak bertadarus. Siapa kata nak jadi baik pun boleh, nak jadi jahat pun boleh. Betul. Siapa kata waktu PKP ni tak boleh nak tadarus kan? Selalu bulan Ramadan kalau ke office ke kita buat tadarus beramai-ramai misal kata kan. Siapa kata tak boleh? Kita dah boleh buat dengan video conferencing. Kita tadarus Quran beberapa orang kan, misal kata begitu. Dan kelas-kelas pun diamalkan, dilaksanakan dengan PKP, sama ada di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Kelas dijalankan secara maya, dan dalam keadaan begini ianya memaksa kita untuk kita kata mencuba juga untuk berkreatif, nak cari jalan bagaimana kita nak kalau macam kami lah sebagai pensyarah ni, bagaimana nak melaksanakan kelas maya ni kan, pelbagai tools ataupun apps di luar sana yang boleh kita terokai untuk kita manfaatkan. Tapi di sebalik itu ialah macam tadilah, pilihan di tangan kita, nak yang baik atau nak buruk. Itu antara cabarannya juga. Ya, positif, negatif, pilihan. Ya. Tapi kita tak boleh elak daripada cabaran. Cabaran, betul. Cabaran bukan satu perkara yang mudah. Terutama bila sebut tentang gadget ini, bab anak main game, bab anak susah nak belajar, itu lain cerita. Tapi bab keselamatan cyber kadang-kadang
kita agak gerun juga remaja anak-anak kita berada dalam talian agak lama. Mungkin dari sudut tu Prof. Ya, betul. Itu juga saya nak kongsi juga kan. Kita nak peringatkan kepada kita ibu bapa. Bukan kita sebagai ibu bapa, kita sebagai individu dewasa pun kadang-kadang kita terlupa juga benda tu. Belum lagi kita bercakap tentang kawalan terhadap penggunaan anak-anak ni. Kita sendiri pun kadang-kadang kita terlupa oversharing. Ya, kita dengan dalam kegairahan kita ni tadi kata nak masak semua nak share, tak apalah masak-masak gitu. Tapi kadang-kadang tu kita terlupa yang apa yang kita kongsikan tu boleh dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kadang-kadang tu kita kata apa yang salah satu serangan cyber ni adalah dalam bentuk dipanggil social engineering, kejuruteraan sosial. Dia akan collect, dia akan mengumpul data-data peribadi kita, data-data kita, ataupun kadang-kadang posting kita di media sosial pun akan dikumpulkan dan akan dibentuk profil tentang diri kita. Dia dah boleh tahu kita duduk di mana, sekolah di mana, anak sekolah mana, itu ini semua maklumat-maklumat tu boleh dikumpul dan boleh mendatangkan bahaya, boleh dimanipulasi ya oleh pihak-pihak tertentu. Dan kadang-kadang kita pun kena berhati-hati juga dengan apps yang kita install, katakan. Kena tengok juga apa yang data yang kita persetujui untuk dikongsikan, data peribadi kita setakat mana. Kalau orang bercakap tentang apps tu bahaya, apps ini bahaya, secara umumnya lah kita boleh katakan, kalau kita ni connected to the internet, risikonya tetap ada. Okey, ini tentang kita individu. Ya, kita nak membuat online banking ke dan sebagainya, semua kena berhati-hati. Tapi sebagai ibu bapa pula, pesanan kita dalam keluarga juga. Ya, bagaimana kita memantau anak-anak tadi tu, macam yang Syahril sebutkan. Tentang penggunaan anak-anak. Kita sebagai ibu bapa kita kena kawal. Ya, saya suka bila Syahril kata ada had. Memang kita kena ada had penggunaan. Weekend sahaja ke. Anak saya tidak benarkan menggunakan telefon pintar sehingga selepas dia habis SPM. Wow. Dia sekarang ni dah 20 lebih lah anak saya tu. Jadi kita kawal begitu. Apa yang dia ada, kita jangan benarkan komputer ataupun telefon pintar misal kata di dalam bilik. Yang mana kita tak tahu apa yang dibuat. Bilik lah maksudnya. Jangan bagi hak milik, dan juga satu lagi kena ada ketelusan. Apa yang dia buat, dia guna untuk apa. Kalau katakan guna untuk kerja sekolah kan, kerja sekolah pun banyak bagus. Bagus sebab pelajar mudah mendapatkan maklumat. Tapi biarlah di depan kita. Jadi kita kena ada peraturan yang jelas. Kalau anak yang kecil, kalau nak bagi guna sekejap, biarlah kadang-kadang ada juga educational games kan. Dia tengok YouTube ABC, tapi kita kena ada tetapkan. Okey, 5 minit saja ya. 10 minit saja. Lepas tu jadi kita kena macam itulah, dan kita sendiri pantau, kita kena dengan anak-anak remaja, kita kena berkawan juga dengan mereka. Kita kenali siapa mereka berkawan. Semua tu kita betul-betul lah memang orang kata peranan sebagai ibu bapa tu penting. Ya, kita tak mahu nanti jadi ketagihan. Ya, ketagihan bukan saja ketagihan pornografi, ketagihan shopping, online games. Online games pun kita kena perhatikan apa yang anak kita main ni, bahaya ke tak bahaya. Ya, ada game yang boleh membawa kepada, kita tahu yang game yang membawa kepada bunuh diri. Kan, game yang membawa kepada keganasan. Kartun-kartun pun kita kena perhatikan. Ada kartun-kartun yang mempunyai unsur-unsur ganas, unsur lucah kan. Semua kita kena perhatikan. Itu memang ialah tugas kita lah dalam membesarkan anak dalam zaman teknologi, zaman digital ni. Itu antaranya. Jadi gaya hidup sihat itu perlu ya. Sebagai pengamal keselamatan, mungkin kita boleh berkongsi tips dengan orang ramai tentang bagaimana untuk lebih selamat di internet. Oversharing tadi itu saya rasa sungguh penting, kerana apabila kita berkongsi resepi tadi, sentiasa kita akan masukkan sekali alamat rumah, lokasi mana kita masak, dengan siapa kita tengah memasak. Jadi nak tak nak kita tengah mendedahkan diri kita kepada pelbagai isu keselamatan. Mungkin kita boleh berikan tips yang praktikal untuk orang ramai dari segi penggunaan internet, dari segi penggunaan media sosial, bagaimana mereka boleh kekal selamat ketika dalam talian. Ya betul tu. Tips tu memang banyak. Kalau sempat apa yang sempat saya kongsikanlah pada hari ini. Katakan tadi kita nak ambil gambar. Kan ambil gambar masakan contohnya untuk kita hantar. Bila kita ambil gambar tu, contoh tips-tips simple lah yang saya kongsikan ni. Kamera dalam phone kita tu, ya, kamera phone kita tu pastikan
GPS function ataupun location function tu kita off. Kerana bila kita ambil gambar dengan location tu on, dalam setiap gambar apa dia ada attribute, dia ada dia punya apa ni, kita kata properties kan. Gambar tu location tu ada siap dengan dia punya koordinat di mana gambar tu diambil. Walaupun kita katakan kita pesan dengan anak-anak kita diri sendiri jangan dedahkan lokasi ini, saya selalu pesan waktu anak saya kecil lagi, kalau nak menggunakan ni jangan bagi tahu alamat kita, jangan bagi tahu kita ni duduk di mana, jangan dedahkan maklumat. Sentiasa selalu pesan dengan anak-anak sampai anak-anak ni dah anak pun selalu dengar ceramah saya juga kan. Dia pun dah boleh berceramah macam saya juga. Jadi kita selalu pesan, tapi kadang-kadang benda-benda macam ni kita terlupa. Jadi kita tak dedahkan, tetapi dalam gambar tu, gambar tu bila katakan orang download dan right click pergi dekat properties gambar je dah dapat maklumat GPS location tu di mana. Bukan saja gambar masakan, kita dok post gambar anak-anak yang comel dan sebagainya. Itu berhati-hati bila kita nak post sesuatu di laman sosial ni. Fikirlah 10-100 kali. Adakah ianya perlu? Adakah ianya menyakitkan orang? Adakah ianya menyinggung? Adakah ianya berbahaya? Banyak lagi. Kita fikir semua dulu. Betul ke tidak? Yalah, macam gambar. Bukan tak boleh berkongsi. Memang bagus. Dengan media sosial ni lah kita kadang-kadang kawan-kawan zaman sekolah rendah pun kita jumpa balik kan. So orang kata apa, silaturahim kita tu. Tapi banyak benda yang kita kena berhati-hati. Kemudian dalam penggunaan YouTube misal kata, dalam penggunaan YouTube kita boleh onkan restricted mode. Ini simple tips je pun ya. Kita pergi dekat setting, pergi dekat restricted mode. Jadi bila katakanlah kita sendiri ataupun anak kecil menggunakan YouTube nak tengok video, dia kan kadang-kadang keluarlah iklan-iklan suggested videos tu kan, video-video lain yang dicadangkan tu tidaklah terselit video-video yang tidak kita kata tidak sesuai dari segi yang mempunyai kandungan lucah ke, hasutan ke, keganasan ke, itu akan kita kata ditapis lah sedikit sebanyak. Sekurang-kurangnya ini antaranya menggunakan kids mode, menggunakan teknik parental control. Parental 38% parents ibu bapa yang tidak yang hanya sebanyak tu je yang menggunakan parental control apps. Tapi kadang-kadang apps ni pun Terence, Syaril, kadang-kadang kalau kita sendiri atas didikan ibu bapa, kita pun dah ada rules dengan anak-anak, dan bukan kita hanya sekadar rules tak boleh itu, tak boleh, tapi kita kena bagi mereka faham kenapa dia tak boleh buat macam tu, kenapa dia tak boleh buat macam ni kan. Kita kongsikan kes-kes yang ada ke kan. Jadi dengan itu, kalau kita blok itulah blok inilah, anak-anak ni pandai. Betul. Dia pandai je, dia cari balik macam mana, dia unblock lah, dia nak itulah nak inilah balik kan. Betul tak? Tapi kalau kita bagi dia faham semua tu, dia sendiri tak akan cari. Pun dia tak boleh. Ya, so balik kepada didikan kita kepada anak-anak. Teknologi ini hanya patutnya sebagai enabler. Dia bukannya dia yang menguasai hidup kita. Dia hanya membantu untuk kita kata apa, enhance hidup kita kan. Saya ingin bertanya, kalau kita berkongsi dalam media sosial dan kita berkongsi sesama kumpulan yang terkawal sahaja, sejauh mana ia menjamin kepribadian kita? Private setting, secret group dan sebagainya. Yalah, setakat tu orang kata apa, boleh lah sebenarnya. Ya, lebih selamat lah kalau kita katakan berbanding dengan tidak ada private settings. Of course kita kena buat settings dan sebagainya, tapi macam saya kata tadilah, sentiasa ingat semuanya itu bagi professional hackers ke boleh juga ada cara, tetap ada caranya. Betul. Dan sentiasa kita ingat bila kita gunakan teknologi ni kena gunakan dengan bijak. Bijak upload, bijak download, bijak nak tulis, nak berkata-kata, nak komen, nak apa, jaga adab, jaga akhlak. Ini kadang-kadang komen yang kita kata kutuk mengutuk sewenang-wenangnya, sebab mungkin apa, kerana kita berhadapan dengan gadget. Kita tak nampak orang di sebalik tu, siapa yang membaca komen-komen tulisan kita. Jadi kita ada adab-adab kita kan, kena jaga akhlak-akhlak tu, kita kena jaga juga perasaan orang, itu yang pentingnya juga. Jadi itu semua kita kena bijak penggunaan tu. Dan satu lagi ingat, what goes on the internet stays on the internet. Walaupun kita kongsi, lepas tu kita rasa salah ni, delete lah. Walaupun kita delete, dia tetap ada di sana. Boleh orang kata apa, boleh dicapai balik.
Allahu Akbar. Takutnya. Jadi tu kita kata ya. Prof Madia ada buat ni ke penulisan ataupun ada aktif di YouTube channel ke yang penonton boleh dengar balik apa yang Prof Adalah juga dalam Facebook ke kan dengan Facebook apa cariannya mungkin kalau nama saya je Nur Izura Uzair, tapi ialah sekali-sekala lah kadang-kadang atas kesibukan. Tapi kita pun ada juga dalam page contohnya Sekeluarga Tolak Pornografi. Stop. Ada juga tips yang kita kongsikan. Ada page, ada page itu. Dan orang kata apa, kita pun sebenarnya ialah research kita pun di fakulti dan sebagainya pun memanglah daripada research dalam bidang keselamatan maklumat dan sebagainya juga. Tapi mungkin itu bersifat orang kata apa akademik lah kan, teknikal. Tapi dalam kita kata sumbangan kita jugalah dalam ini ya kepada masyarakat dan negara itu. Okey, baik. Terima kasih banyak Prof Madia. Keterbatasan waktu tapi banyak benda yang kita belajar terus. InsyaAllah kalau anda mungkin nak tengok data-data tertentu kena layari macam yang Profesor Madia sebut tadi lah. Yalah, boleh. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan. Ini dia Profesor Madia Teknologis Dr. Nur Izura Uzair, Pakar Keselamatan Maklumat Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM.